Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. Ini pada minggu yang lalu kita menyentuh tentang satu konsep yang lain di dalam riba yang dipanggil sebagai riba fadli. Bukan nama orang Fadli ni. Fadli ni maksudnya lebih. Seperti mana saya telah ulang bahawa item riba ataupun kita panggil sebagai dalam Arab dipanggil asnafur riba, item ribawi, maksudnya barang-barang yang boleh berlaku riba, possibility untuk berlaku riba tu besar. Disebut dalam hadis 6, dipanggil asnafu sittah. Tapi bukan hanya terhad kepada 6. Ini cara orang usul fiqh faham, dia bukan terhad kepada 6. Dia kias banyak lagi benda lain. Maka yang Nabi SAW sebut itu cuma 6 perkara. Az-zahabu biz-zahab, mas dengan mas, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wal sya'iru bil sya'ir, wat-tamru bit-tamri wal malhu bil milhi. Itu adalah 6 yang disebut oleh Nabi SAW. Kemudian para ulama memahami bukan hanya 6. Setiap yang disebutkan oleh Nabi dia ada dipanggil illah, alasan sebab apa benda tu jadi haram. Itu kita panggil dalam istilah usul fiqh dipanggil sebagai illah. Sebab ibadat, muamalat, apa saja yang diharamkan, apa saja yang diwajibkan, tak lari daripada dua benda. Yang pertama dipanggil ta'abbudi. Benda itu tak ada reason, tak ada alasan, buat saja. Contohnya seperti bilangan rakaat. Sebab apa 4, sebab apa 2. Itu kita panggil nama dia, di bawah satu nama dia panggil ta'abbudi. Ta'abbudi ni dengan maksud la yuqalu makna, tak boleh kita fikir apa alasan dia. Maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Itu dalam bab ta'abbudi. Dan yang kedua dipanggil ma yuqalu makna ataupun maqulul makna, reasonable. Benda yang boleh ada, mesti ada sebab ni. Nabi sebut mas, mesti ada sebab, bukan mas saja ni. Nabi sebut kurma, bukan kurma saja. Nabi sebut gandum, bukan gandum saja. Beras pun termasuk sekali, walaupun Nabi tak sebut. Atas alasan ta'am, makanan. Itu ilah dia. Alasannya sebab apa? Makanan yang mengenyangkan, dia panggil qut. Maka itulah kita panggil sebagai kias. Kalau kita faham literal ni masalah, banyak masalah. Dia pemahaman orang ni ada dua. Sama ada dia faham secara literally ataupun dia faham secara konteks. Orang panggil kontekstual. Dia faham itu bukan faham zahir semata-mata, tapi dia faham sungguh, menyeluruh. Macam mana orang yang faham literally? Contoh, saya baling batu. Ini contoh saya buat, contoh sangat mudah lah. Saya baling batu.
kena satu tempat. Kalau orang literal, dia tengok batu tu kena dekat mana, di mana batu itu kena. Tapi kalau orang kontekstual, dia tak tengok batu tu kena di mana, dia tengok batu tu kena di mana dan jatuh di mana. Maksudnya pemahaman yang mana yang lebih luas? Kontekstualis. Yang pertama literally, dipaham zahir saja. Kalau faham zahir saja, akan berlaku macam mana? Contoh dalam hadis, Nabi kata wailun lil aqabi minan nar. Ini bagi orang yang berwuduk tapi dia basuh kaki tak betul, tak sempurna basuhan kaki dia. Tumit. Aqab ini merujuk kepada tumit. Maksudnya air tak kena tumit, air tak masuk celah-celah rekahan tapak kaki, tumit. Maka Nabi kata kecelakaan bagi orang yang basuh kaki tidak sempurna. Takkan kita faham setakat tu je. Kalau orang usul fiqh dia faham tangan pun macam tu juga, kepala pun macam tu, kaki pun macam tu juga, muka pun macam tu juga. Bukan hanya kaki, walaupun Nabi sebut kaki. Itu pemahaman yang sebenar bagi kita nak faham hadis ataupun nak berinteraksi dengan Quran. Maka begitu juga asnaf sittah, bukan asnaf zakat. Asnaf ni item lah. Yang 6 ni bukan hanya 6. Kemudian hadis yang lepas kita bincang tentang satu konsep lain, nama dia riba fadli, riba lebihan. Yang ni cuma ada dalam mazhab Syafi'i saja. Dalam mazhab lain mereka menganggap ini sebagai ihtiyat. Ihtiyat ni mengambil langkah berhati-hati. Tapi dalam mazhab Syafi'i menganggap ia memang adalah riba. Macam mana? Nabi melantik seorang laki-laki untuk bertugas bekerja di Khaybar. Khaybar ni satu ketika dulu adalah tanah yang didiami oleh golongan Yahudi. Sebab tu ada dalam sejarah peperangan dipanggil perang Khaybar. Nabi telah melantik seorang ni, dia bekerja di Khaybar. Lepas tu faja'ahu, dia datang kepada Nabi bitamrin janib. Janib dengan makna tayyib. Dia datang jumpa Nabi membawa kurma yang bagus, grade A punya. Lepas tu Nabi tanya dia, akullu tamri Khaybar hakadha, adakah kurma daripada Khaybar semua macam ni, grade A? Dia kata tak. Lelaki ni kata tak. Inna lana'khudhu as-sa'a min hadha bis-sa'ain, tapi kami ambil segantang, dapatkan segantang yang bagus, kami kena bagi 2 gantang dekat dia. 1 gantang 4 cupak. 1 gantang 4 cupak. Ini kiraan dulu. Dia macam ni ya. Orang Arab zaman dulu sebenarnya kalau ikut kiraan dia lagi tepat sebenarnya. Dia macam ni. Kiraan dalam Arab dia kira mudah-mudah ya. 1/2, 1/3. Ini bahasa Quran. 1/2, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8. Kalau kita tengok An-Nisa kita akan jumpa ayat-ayat ni. Nisfu, sulus, sudus dan sebagainya. Itu kiraan yang sangat mudah. Contoh dalam pengiraan zakat lah. Dalam pengiraan zakat dia ada nama dia usyur, 1/10. Tak kisah banyak mana awak dapat, awak kena keluarkan 1/10. 1/10. Kalau 1/2 daripada 100, 50. 1/3 daripada 100 lebih kurang 30. Maka itu kiraan mudah. Orang Arab dia tak kira ni nak kena kali macam ni, nak kena bahagi macam ni, tak. Dia kira bagi macam tu saja. 1/2, 1/3 begitu. Sa' 1 gantang. 1 gantang 4 cupak. Tapi kalau kiraan belah-belah utara ni, belah-belah Kedah ni, dia ada lagi 1 cupak berapa kepoi. Itu kepoi pula. Itu kiraan orang dulu. Cuma kiraan dalam hadis gantang cupak. Ni apa dia? Sukatan, bukan timbangan, sukatan. Berapakah kadar 1 gantang dengan timbangan hari ini? 1 gantang bersamaan dengan lebih kurang
Sebab kita takkan dapat berat yang tepat. Lebih kurang 3 kilo. Satu gantang 3 kilogram. Bermaksud kalau 3 kilogram bahagi 4 cupak, jadi berapa satu cupak? 3 kilo 3 kali bahagi 4, jadi berapa? Lebih kurang setengah kilo. Lebih setengah lah ya. 7 berapa? 0.75, bukan 50, 75, lebih sikit. Jadi kalau satu cupak lebih kurang 750 gram. 750 gram satu cupak. Nabi SAW berwuduk dengan air 7.5. Sikit ya, satu cupak kan? Nabi berwuduk air dengan kadar satu cupak. Mandi satu gantang. Kemudian bila dikatakan 3 kilo yang baik, 2 gantang 6 kilo. Betul tak? Satu gantang 3 kilo, 2 gantang 6 kilo. Maksudnya lelaki ni dia buat dulu baru dia tanya Nabi. Patutnya tanya dulu baru buat. Macam kita juga nak tanya ustaz ni, saya dah buat, saya buat ni macam apa hukum? Awak buat dulu kan tanya dulu. Awak dah buat baru tanya. Saya dah buat ni, apa hukum dia lah? Itu tak betul jawab tu. Yang betulnya tanya dulu baru buat. Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh jangan buat, kalau boleh buat. Sama seperti lelaki ni, dia kata saya dapatkan 3 kilo dengan pertukaran saya bayar dia 6 kilo. Dapat 3 kilo grade A kena bayar 6 kilo grade C. Mestilah macam tu kan. Sebab apa? Takkan nak dapat sama kot. 3 kilo grade A bagi 3 kilo grade C, rugi lah orang tu. Dia buat macam tu. Lepas tu barulah bocor rahsia. Sebab Nabi ingat semua kurma Khaybar macam tu. Rupanya dia melakukan transaksi yang Nabi larang. Nabi kata, faqala Rasulullah SAW, la taf'al. Kalau dalam usul fiqh la taf'al ini kita panggil sirah nahi, larang. Maka larang membawa kepada makna haram. Itu kaedah simple. Larangan daripada Quran dan hadis bawa kepada makna larang asalnya, sehingga ada dalil lain yang memalingkan, yang tukar larang itu jadi makruh. Larang ni ada dua. Asal larangan itu membawa kepada makna haram. Tapi kalau ada dalil lain yang mengukuhkan, yang membuktikan bahawa dia tidak haram, maka dia turun jadi makruh. Itu kaedah dia. Maka Nabi kata la taf'al, jangan buat. Jangan buat. Ini memang Nabi tak kata haram. Haram ke wajib ke makruh harus, ini ulama punya kesimpulan. Ini ulama punya kesimpulan, dipahami daripada perkataan Nabi. Larang tu maksudnya tak boleh. Tak boleh tu apa dia? Tak boleh di sini adalah haram. Yang kata jangan buat macam tu. Macam tu adalah riba. Kenapa? Kerana kurma termasuk dalam kategori item ribawi. Kurma termasuk dalam asnafus sittah. Wa tamru bit tamri. Kurma dengan kurma. Kita terjemah kurma senang. Tapi kalau kita nak cerita tentang spesifik, sebab tu payah juga. Arab ini nak terjemah ke Melayu susah. Untuk dapatkan makna yang tepat nak terjemah tu tak boleh, kena urai. Tamar dia merujuk kepada kurma yang dikeringkan. Yang warna hitam tu, itu dia panggil tamar. Kita semua tamar, semua kurma. Yang atas pokok berkurma. Di Arab spesifik dia ada. Kalau balah lain, kalau rutab lain, kalau tamar lain. Itu bukan nama jenis dia, tapi itu nama keadaan dia. Kalau dia setengah masak dipanggil sebagai rutab. Yang kita makan sedap juga makan rutab ni kan, yang bertangkai lagi tu kan, itu panggil rutab.
Kalau suku masak dia panggil balah. Kalau yang dah sampai kepada kita yang dah kering tu, hitam tu, itu baru tamar. Itu baru tamar. Dan yang ni lebih mahal daripada rutab. Sebab tu nanti kita akan bahas tentang apa? Rukhsah yang Nabi berikan, iaitu bai'ul araya. Jual kurma dengan kurma tapi boleh. Itu nantilah, InsyaAllah kita akan sampai bab tu. Lepas tu Nabi larang, Nabi tak boleh sebab kurma ni potensi untuk jadi riba, sebab dia item ribawi. Nabi sebut kurma, tapi adakah hanya berlaku kepada kurma saja? Tak. Ini kalau orang konteks tu dia faham je dah, bukan hanya kurma saja. Tapi kiaskan dengan benda lain yang sama seperti kurma dari sudut apa? Makanan. Dari sudut apa? Makanan yang mengenyangkan. Beras pun termasuk juga. Gandum pun termasuk juga. Ini cara orang faham, bukan faham literally. Kemudian Nabi bagi solusi. Nabi kata, bi'il jam'a bid-darahim thumma bta' bid-darahim janiyah. Awak jual kurma jamak ni, bukan kumpul lah. Jamak ni kurma yang tak elok, radi. Kamu jual kurma yang kamu ada tadi ni, yang 6 kilo yang buruk tadi ni, kamu jual yang tu dulu, dapat duit, beli yang elok. Nampak situ melibatkan apa? Dua transaksi, dua akad, dua kontrak yang berbeza. Tadi tukar, satu akad. Jadi yang potensi menjadi riba adalah bila berlaku dalam akad yang sama. Kalau kita fikir natijah dia sama juga kan, natijahnya sama, tetap saya dapat kurma yang baik. Walaupun dengan cara yang pertama pun saya dapat kurma yang baik, dengan cara dua akad pun saya dapat kurma yang baik. Itu natijah dia. Tapi yang kata haram tu akad, bukan natijah. Akad berbeza. Macam mana? Saya jual dulu, kemudian saya beli baru. Dan adakah hanya berlaku riba ini kepada kurma sahaja? Jawapannya tidak. Emas pun macam tu juga. Saya ada emas. Lepas tu orang kata, orang lelaki mana boleh ada emas? Itu bab lain. Takut orang kritik, saya cakap awal. Bab memiliki emas haram ke tidak bagi orang lelaki, itu isu lain. Yang penting saya ada emas. Saya ada emas hiasan, rantai, cincin. Tapi yang lama punya lah, tahun 90-an punya model lama. Orang tak pakai, nak pakai pun segan. Gaya lama 90-an punya. Lepas tu saya nak trade in. Saya nak yang baru. Bila saya nak dapat rantai yang baru, nak dapat cincin yang baru, mestilah kena bayar lebih. Mana boleh main swap macam tu ya kan? Tukar macam tu saja, rugilah kedai emas. Untunglah saya. Nampak? Saya untung, tokek rugi. Jadi kalau saya pergi kedai emas, kemudian saya kata dekat tokek Cina, saya kata saya nak yang ni berapa? Dia kata 20,000. Emas saya dia ambil 15,000 saja. Emas yang saya nak 20,000, bermaksud saya kena top up lagi 5,000. Dia kata boleh bayar 5,000. Jadi saya bagi emas lama, saya ambil emas baru, saya tambah 5,000. Ini haram. Cara macam ni tak boleh. Cara macam ni tak boleh. Ini kita panggil apa? Trade-in. Habis macam mana nak buat? Apa solusi dia? Ni fiqh solusi. Bila kita belajar fiqh ni solusi. Bukan nak bagi susah orang, nak bagi senang orang. Saya jual dulu yang lama, saya dapat duit, tambahlah 5,000, saya pergi beli baru. Macam sama je. Sama dari sudut tetap dapat emas baru, berbeza dari sudut dua akad yang berbeza. Yang dibenarkan adalah yang pertama akad jual, yang kedua beli. Saya jual dulu apa yang saya miliki, tambah kemudian saya beli apa yang saya nak. Okey, jelas. Maka itu boleh.
sama macam kurma tadi. Itu solusi. Bukankah itu helah? Ya, helah syar'iyah. Ini helah yang dibenarkan. Kalau helah yang tak dibenarkan, itu dalam bab zakat contohnya. Simpanan dia lagi seminggu nak cukup haul. Simpanan dia lagi seminggu nak cukup haul. Lah memang dah lebih nisab, tapi belum cukup haul. Esok dia keluarkan simpanan dia, dia belanja. Maka bila cukup haul, nisab tak cukup. Cukup haul tapi nisab pula berkurang, tak wajib. Zakat tak wajib lah. Tapi awak berdosa. Sebab apa? Awak mengelak daripada untuk membayar zakat dengan alasan mengurangkan nisab. Maka itu dipanggil helah yang tak boleh. Helah ni mengelak lah. Baik, jadi solusi dia bagi penjualan pembelian emas baru macam tu. Begitu juga perak, begitu juga apa saja barang-barang yang berbentuk makanan yang mengenyangkan. Lepas tu, mana ada orang nak beli emas bawa 20,000 cash? Ni soalan kok orang tanya kan. Mana ada orang nak bawa, nak beli? Kalau 50,000 takkan nak bawa seketul 50,000 cash. Orang pakai kredit card sekarang ni. Ini saya dah ulas sebelum ni. Penggunaan kredit card komersial adalah haram. Tak boleh. So apa alasan dia tak boleh? Kredit card ini kita kena faham fungsi dia adalah hutang. Fungsi dia adalah hutang. Bukan kata haram mutlak, tak. Dengar dulu. Dengar dulu. Haram jika kita nak beli emas tadi ni. Tapi kalau kita nak pergi belanja, nak shopping, nak beli handbag ke apa, itu pulang lah. Tak ada masalah yang tu. Cuma nanti dia berkait dengan masalah lain pula. Lebihan yang kita terpaksa bayar tu. Okey, selesaikan dulu masalah tadi, emas. Contohlah harga 50,000. Bagi kad dia. Bagi kad saja. Kredit kad. Bukan masalah kredit kad tu, masalah konsep yang dipakai. Apa dia? Hutang. Kredit kad tu pinjaman kan? Hutang. Pinjaman tu hutang lah. Jadi syarat beli emas adalah tunai. Yadan biyadin, mislan bimislin, yadan biyadin. Apa maksud mislan bimislin, yadan biyadin? Yadan biyadin tu adalah serah dan terima pada waktu yang sama. Tapi masalahnya dia tak terima duit lagi. Masalahnya kita bukan serah lagi, bukan masuk terus. Betul? Maka pembelian emas menggunakan kredit card tak boleh. Kedai tu kata boleh. Kedai dia kira untung ya. Kedai Cina dia kira apa? Macam? Debit okey. Sebab debit dia potong daripada simpanan kita. Memang kita dah ada simpanan. Kredit tak, kita pinjam. Bukan dalam simpanan kita. Dia macam ni. Kalau debit ni memang duit kita dah ada dalam bank, kita tak pinjam siapa-siapa, dia potong duit kita terus. Tapi kalau kredit, hutang lah. Kredit tu sendiri dah bawa mana hutang dah. Nampak? Jadi pembelian emas dengan cara hutang tidak dibenarkan. Sebab syarat dia yadan biyadin, taqabud fi majlisil aqad. Maksudnya awak terima duit, saya terima emas. Tapi dulu boleh ya. Jual dekat kampung kan. Jual dekat kampung, nak beli tak boleh. Cash tak ada duit, bayarlah sebulan RM50. Nak buat macam mana? Benda dah lepas dah. Dah buat dah, taubat dah lah. Siapa yang berinteraksi dengan riba dan dia baru tahu, maka solusi dia adalah taubat. Taubat lah, dah buat macam mana? Benda dah lepas. Taubat cara kita lah. Cara syariah kita adalah taubat tu minta ampun dan tinggal, tak mau buat, menyesal. Itu dipanggil taubat. Bukan taubat zaman Nabi Musa, itu bunuh diri nama dia. Taubat zaman Nabi Musa ni ekstrim lah. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Siapa buat dosa besar bunuh diri, itu taubat dia.
di zaman dulu. Ini bahaya bagi orang yang baca Quran pakai literal tanpa melihat kepada nasakh mansukh. Tak tengok nasakh mansukh, terus baca terjemahan. Baca terjemahan, ayat tu berbunyi apa? Fatubu ila bari'ikum, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh diri kamu. Oh, dia faham nak taubat kena bunuh diri. Ini bahaya juga orang faham literal ni. Itu syariat Nabi Musa, hukumnya sudah dimansuhkan. Ayat masih ada dalam Al-Baqarah, tapi hukum dah mansuh. Baik, itu adalah riba fadli. Jadi dalam perkataan Nabi kata jual dulu, dapat duit, beli semula, maka ini menjadi hujah bagi Imam Syafi'i untuk mengatakan bahawa boleh jual beli dengan ainah. Ini satu konsep lain. Apa dia itu bai' al-ainah? Bai' al-ainah ni, saya nak beli barang, saya nak hutang RM1,000 dengan kawan saya. Katakanlah kawan saya tu nama dia Omar. Dia kata, Omar, pinjam RM1,000. Dia kata, kalau saya bagi pinjam RM1,000, apa saya dapat? Ini banyak orang macam ni. Dia bagi hutang, dia bagi pinjam, dia nak imbuhan, dia nak sesuatu, apa pulangan yang dia dapat. Kalau macam ni punya perangai, itu bukan qardun hasan, itu bukan hutang dengan cara yang baik. Hutang dengan cara yang baik tanpa syarat, itu dipanggil qardan hasanan. Ini yang bagus, hutang tanpa syarat. Hutang tanpa syarat, berapa awak nak? RM1,000. Okey, RM1,000. Saya nak kena buat apa-apa kah untuk balas balik? Tak payah, janji bayar ya. Itu hutang tanpa syarat. Kalau hutang bersyarat, macam mana? Boleh, nanti awak bayarlah RM1,300. Itu riba. Riba macam mana boleh berlaku? Ini dipanggil riba hutang. Ini riba hutang, dia panggil riba dainin. Kerana dalam kaedah hadis Nabi kata apa? Siapa yang mengambil manfaat dengan hutang, maka itu adalah riba. Kullu dainin yajri naf'an fa huwa riba. Hutang yang ada manfaat kepada pemberi hutang, dia dapat balik. Apa benefit saya dapat? Okey, saya bagilah awak lebih. Itu adalah riba jelas. Tapi pemberi hutang nak lari daripada riba, dia lakukan transaksi yang dipanggil ainah. Ainah ni macam ni. Saya ada barang, saya jual kepada kawan saya nama dia Omar dengan harga RM1,000 ansuran. Setiap bulan dia bayar RM100. Sebulan 100, sebulan 100 cukup. 10 bulan cukup RM1,000. Lepas tu bila saya berjual kepada dia barang tersebut, dia bayar ansuran kepada saya. Lepas tu saya beli balik kepada dia cash. Saya beli balik kepada dia, daripada dia cash. Saya beli dengan harga kurang daripada RM1,000, tapi saya bayar tunai. Faham tak? Dia beli daripada saya hutang, sebulan RM100, 10 bulan RM1,000. Itu syarat. Saya kata boleh, saya nak bagi awak RM1,000, awak beli barang saya lah. Saya bagi barang pada dia, dia bayar kepada saya sebulan 100. Sebulan 100, cukup 10 bulan RM1,000. Lepas tu saya beli balik barang tu kepada dia dengan harga 700. Dengan harga 700 tunai. Siapa yang untung? Saya untung. Saya untung berapa? 300. Saya untung 300. Ini konsep nama dia ainah. Majoriti mengharamkan, tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh, dan ini yang digunakan pakai dalam perbankan di Malaysia. Bai' ainah adalah harus. Sebab apa? Sebab dalam bank pun pakai konsep ni sebenarnya. Bank bagi pinjaman peribadi, bagi kita loan, beli barang, kita beli kereta semua.
dengan harga kita bayar ansuran. Lepas tu bank beli balik kepada kita dengan harga tunai yang kurang daripada harga kita beli. Sebab macam ni, saya bagi hutang 1,000, dan kalau saya minta 1,300 bayar, itu riba secara terang-terangan. Tapi saya pakai helah. Iaitu dengan melibatkan dua transaksi. Awak beli barang saya 1,300, lepas tu saya beli balik kepada awak cash RM1,000. Natijah sama tak? Tetap untung RM300. Betul? Tetap untung RM300. Tapi menggunakan helah, iaitu meletakkan barang itu sebagai untuk mengaburi, untuk lari daripada riba. Kan kalau saya minta terus direct, nanti awak bayar 1,300, itu terang-terang riba haram. Maka digunakan helah dengan menjadikan barang itu sebagai perantara antara saya dan dia, dan dengan cara dua akad. Apa dia? Saya jual kepada dia dengan bertangguh RM1,000 ataupun RM1,300, kemudian saya beli balik daripada dia, saya bayar dia RM1,000 cash. Siapa untung? Saya untung 300. Betul? Maka dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh, berdasarkan hadis bi'id jam'a bid darahim, jual lepas tu dapat duit awak beli pula. Majoriti mengatakan tak boleh, macam ni punya transaksi tak boleh. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Habis kita nak ikut mana? Mazhab Syafi'i. Sebab ini yang diamalkan di perbankan Malaysia. Kemudian hadis yang seterusnya daripada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhihi bi syafa'atin fa ahda lahu hadiyatan 'alayha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Nabi kata, siapa yang minta pertolongan kepada kawan dia, lepas tu dia bagi hadiah, dan diterima hadiah tersebut, maka Nabi kata dia telah bawa datang satu pintu yang boleh menyebabkan berlaku riba. Sedangkan ini tak ada kena-mengena dengan riba. Dan kita nak Nabi menggunakan perkataan riba bagi situasi ini bukan dengan makna hakikat riba, tapi dia dosa dia sama macam riba. Itu maksud dia. Macam inilah. Ini banyak berlaku dalam kalangan kita. Contoh, minta pertolongan, lepas tu sogokkan dengan hadiah. Ini panggil rasuah. Ini dipanggil apa? Rasuah. Dalam Arab dipanggil risyuah. Ibnu Asim definisikan rasuah ni dengan maksud apa? Uslatu ilal hajati bil musana'ah, bagi nak dapatkan sesuatu dengan sogokkan. Ini ulama kata, Ibnu Asim kata, contoh, bagilah projek juga saya. Awak nak apa? Kan? Janji saya dapat projek. Awak nak apa cakap Okey, saya nak kereta sebiji lah. Takkan kereta ni kot kan, kereta mahal sikit lah. Okey, boleh? Janji projek tu dapat ke saya. Okey, boleh? Saya bagi dan dia terima. Maka ini dipanggil apa? Rasuah. Dan ini adalah dilarang, sehingga Nabi kata dia telah buka pintu riba, dengan maksud dia telah melakukan kesalahan yang dosanya sama seperti riba. Istilahnya pakai kabel. Tak, bagi awak dapat, saya dapat projek, awak dapat barang. Awak nak apa cakap dia. Yang penting saya dapat. Ini banyak berlaku. Sebab tu dalam hadis lain dia kata apa? Ar-rashi wal murtashi finnar. Dalam hadis Nabi kata la'anallah ar-rashi wal murtashi. Rashi ni orang yang memberi rasuah, murtashi orang yang terima rasuah. Tak dinama pemberi kecuali ada yang menerima, tak nama yang penerima kecuali ada yang memberi. Jadi dua kali lima. Yang bagi pun dapat, yang terima pun dapat. Jadi kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan rasuah. Ini bukan rasuah, ini hadiah. Awak jangan tipu.
Itu helah nama dia. Hadiah yang dinamakan sebagai hadiah adalah beri tanpa syarat, tanpa orang tu minta dan tanpa syarat. Itu baru betul hadiah. Saya pergi rumah dia, saya bawa hadiah. Ni untuk apa ni? Tak ada apa. Hadiah kelahiran awak ataupun hadiah untuk awak, tanpa ada sebarang sebab. Tapi kalau beri itu pada waktu yang tak tepat, maka dia boleh jadi rasuah. Contoh, kita dah nak dijatuhkan hukuman, kita pergi rumah hakim. Sepatutnya hakim ni tak boleh terima kan. Memang ambil hadiah. Apa dia ni hadiah? Ada apa-apa ke? Tak, memang. Rupanya dia nak dibicarakan nanti. Maka itu, walaupun nama hadiah, itu sebenarnya rasuah. Hadiah ni beri tanpa diminta, satu, beri tanpa syarat. Tapi kalau beri bersyarat, walaupun dia kata hadiah, tapi itu sebenarnya bukan hadiah, itu adalah rasuah. Jadi siapa yang mengamalkan rasuah, dan rasuah ni selalunya melibatkan agensi kerajaan lah. Selalunya melibatkan hakim, melibatkan pegawai yang berkaitan dengan pentadbiran. Itu baru dipanggil sebagai rasuah. Baik, masa pun tak mengizinkan. InsyaAllah kita sambung di lain hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka ilma.